tajuk kita pada hari ini ialah kelebihan dan fadilat bulan Muharram. Muharram adalah bulan pertama dalam sistem takwin Hijrah. Hijriyah. Pada asasnya Muharram membawa maksud diharamkan atau dipantang, iaitu bulan di mana Allah SWT melarang melakukan peperangan atau pertumpahan darah. Namun demikian, larangan ini ditamatkan setelah pembukaan Makkah. Sejak pemansuhan itu amat, Islam boleh melaksanakan tugas dan ibadat harian tanpa terikat lagi dengan larangan berkenaan. Rasulullah SAW telah menamakan bulan Muharram sebagai bulan Allah. Syahrullahi, sandaran yang dilakukan oleh baginda SAW kepada Allah SWT, lantaran kemuliaan dan kelebihan bulan ini kerana sesungguhnya Allah SWT tidak merujukkan kepadanya melainkan oleh golongan khawas khusus di kalangan makhluk-makhluknya. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sesungguhnya Allah SWT telah membuka lembaran tahun baru di dalam takwin Islam dengan bulan Muharram. Tidaklah kedapatan bulan yang lebih mulia dalam takwin Islam di sisi Allah SWT itu selebih bulan Muharraman, melainkan bulan Muharram, iaitu dinamakan bulan Allah yang khas disebabkan besarnya kehormatannya. Khalifah Umar Al-Khattab menetapkan 1 Muharram adalah hari pertama bagi setiap tahun baru Islam. Kelebihan hari Ashura dan amalan pada 30 Zulhijjah dan 1 Muharram. Abul Latif As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, yang bermaksud barang siapa yang berpuas pada hari Ashura, yakni 10 Muharram, maka Allah SWT akan memberi kepadanya pahala 10,000 malaikat. Dari barang siapa yang puasa pada hari Ashura, maka akan diberi pahala 10,000 orang haji dan umrah, dan 10,000 orang mati syahid. Dan siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari Ashura, maka Allah SWT akan menaikkan dengan rambut 1 darjat. Dan barang siapa yang memberi buka puasa orang mukmin yang berpuasa pada hari Ashura, maka seolah-olah memberi buka puasa semua umat Muhammad radhiyallahu anhu dan mengenyangkan perutnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, Allah telah melebihkan hari Ashura dari lain-lain hari. Jawab Rasulullah SAW, benar. Allah SWT telah menjadikan langit dan bumi pada hari Ashura, dan menjadikan Adam juga Hawa pada hari Ashura, dan menjadikan syurga serta memasukkan Adam di syurga pada hari Ashura. Dan Allah SWT menyelamatkan dari api neraka pada hari Ashura, dan menenggelamkan Fir'aun pada hari Ashura, dan menyembuhkan bala Nabi Ayub pada hari Ashura. Dan Allah SWT memberi taubat kepada Adam pada hari Ashura, dan diampunkan dosa Nabi Daud pada hari Ashura.
dan juga kembalinya kerajaan Nabi Sulaiman pada hari Asyura. Dan akan terjadi kiamat pada hari Asyura. Peristiwa 10 Muharram. 10 Muharram dinamakan juga hari Asyura. Pada hari itu banyak terjadi peristiwa penting yang mencerminkan kegemilangan bagi perjuangan yang gigih dan tabah bagi menegakkan keadilan dan kebenaran. Bertanya para sahabat, "Wahai Rasulullah SAW, apakah kelebihan 10 Muharram berbanding dengan hari-hari yang lain?" Jawab baginda SAW, "Allah SWT menciptakan alam langit, bintang dan sebagainya. Allah SWT menciptakan gunung-gunung pada 10 Muharram. Diciptakan lautan pada 10 Muharram. Diciptakan kalam pena untuk menulis. Alam manusia pada 10 Muharram. Dicipta Arash, Luh Mahfuz pada 10 Muharram. Diciptakan Nabi Adam AS pada 10 Muharram. Dimasukkan Nabi Adam AS ke dalam syurga pada 10 Muharram. Dilahirkan Nabi Ibrahim AS pada 10 Muharram. Diselamatkan Nabi Ibrahim AS dari Namrud pada 10 Muharram. Diselamatkan anaknya Nabi Ismail AS dari sembelihan pada 10 Muharram. Ditenggelamkan Fir'aun pada 10 Muharram. Diampunkan kesilapan Nabi Daud AS 10 Muharram. Dilahirkan Nabi Isa AS 10 Muharram. Dikeluarkan Nabi Yunus AS perut ikan Nun setelah berada di dalamnya selama 40 hari 40 malam pada 10 Muharram. Disembuhkan penyakit Nabi Daud AS 10 Muharram. Diangkat Nabi Isa AS ke langit pada 10 Muharram. Diterima taubat Nabi Adam AS pada 10 Muharram. Dianugerahkan takhta kerajaan kepada Nabi Sulaiman AS. Diciptakan Arash pada 10 Muharram. Awal-awal hujan yang turun dan langit pada 10 Muharram. Awal-awal rahmat diturunkan pada 10 Muharram. Diselamatkan bahtera Nuh AS dari tenggelam sesudah bumi ditenggelam selama 6 bulan pada 10 Muharram. Peristiwa lain. Allah SWT menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Diangkat Nabi Idris AS ke langit 10 Muharram. Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara. Penglihatan Nabi Yakub yang kabur dipulihkan oleh Allah. Laut Merah terbelah dua untuk menyelamatkan Nabi Musa dan pengikut dan tentera Fir'aun. Allah SWT menjadikan Arash. Allah SWT menjadikan alam. Allah SWT menjadikan malaikat Jibril. Abdul Latif meriwayatkan dengan sanadnya dari Ikrimah rahimahullah berkata, hari Asyura ialah hari diterima taubat Nabi Adam. Dan ia pula hari diterima taubatnya Nabi Adam, dan ia pula hari turunnya Nabi Nuh dari perahunya. Maka ia berpuasa syukur. Dan ia pula hari tenggelamnya Fir'aun dalam terbelah langit bagi Nabi Musa AS dan Bani Israel. Maka mereka berpuasa kerana itu. Jika dapat, engkau berpuasalah pada hari Asyura. Abdul Latif meriwayatkan dengan sanadnya dari Muhammad bin Maisarah berkata, barang siapa yang melapangkan kepada keluarganya pada hari Asyura, maka Allah SWT akan meluaskan rezekinya sepanjang tahun ini. Sufyan berkata, telah kami cuba, maka rasa
Nabi SAW baru berhijrah ke Madinah mendapatkan kaum Yahudi berpuasa pada hari Ashura, maka ditanya kepada mereka tentang itu. Jawab mereka, hari itu Allah memenangkan Nabi Musa AS dari Bani Israel terhadap Fir'aun dan kaumnya, maka kami berpuasa kerana mengagungkan hari ini. Maka sabda Nabi SAW, kami lebih layak mengikuti jejak Musa dari kamu. Maka Nabi SAW menyuruh sahabatnya supaya berpuasa. Abdul Latif berkata, dinamakan Ashura kerana ia jatuh pada 10 bulan Muharram. Ada lain pendapat yang mengatakan hari Ashura kerana Allah SWT telah memuliakan pada Nabi-Nabi dengan 10 kehormatan. Allah SWT telah menerima taubat Nabi Adam AS. Allah SWT menaikkan darjat Nabi Idris AS. Hari berlabuhnya perahu Nabi Nuh AS. Nabi Ibrahim AS dilahirkan pada hari Ashura dan diangkat sebagai Khalilullah, kekasih Allah, juga diselamatkan dari api. Allah SWT menerima taubat dari Daud AS. Allah SWT mengangkatkan dari Nabi Isa AS ke langit. Allah SWT menyelamatkan dari Musa AS. Allah SWT mengelamkan Fir'aun. Allah SWT mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Allah SWT mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman AS. Semua ini terjadi pada hari Ashura. Sebahagian lain pendapat dinamakan hari Ashura kerana ia bersepuluh dari kemuliaan yang diberikan oleh Allah SWT pada umat ini. Bulan Rajab Allah SWT menjadikan sebagai kemuliaan bagi umat ini dan kelebihkannya dari lain-lain bulannya, bagaikan kelebihan umat ini ke atas umat yang lain. Bulan Syaban Allah SWT melebihkan dari lain-lain bulan bagaikan kelebihan Nabi Muhammad SAW ke atas semua Nabi. Bulan Ramadan Allah SWT melebihkan dari lain-lain bulan bagaikan kelebihan Allah SWT terdapat semua makhluk. Lailatul Qadar yang terlebih baik dari 1000 bulan yang lain. Hari Aidilfitri sebagai hari pembalasan penerimaan upah. Hari-hari 1 hingga 10 Zulhijjah iaitu hari-hari untuk berzikir kepada Allah SWT. Hari Arafah yang dapat menebus dosa-dosa 2 tahun. Hari Aidiladha iaitu hari berkorban. Hari Jumaat yang bermulia dari semua hari. Hari Ashura yang puasanya pada menebus dosa 1 tahun. Dan masing-masing waktunya yang tersebut ada kemuliaan dari Allah SWT diberikan kepada umat ini untuk membersihkan dan menebus dosa-dosa mereka. Di bawah ini ada beberapa terjemahan hadis untuk panduan kita bersama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, seutama puasa sesudah puasa bulan Ramadan ini puasa bulan Muharram, dan utama solat sesudah solat fardu ialah solat malam hari Muslim. Abu Musa alaihi salam meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, barang siapa yang berpuasa pada hari Ashura adalah seperti berpuasa setahun, dan siapa yang bersedekah pada hari Ashura adalah bagiku bersedekah setahun hari Al-Bazar. Dari Abu Qatadah Al-Ansyari radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, ditanya orang tentang puasa hari Arafah. Jawab baginda, semoga dapat menghapus dosa tahun yang lalu dan
Nabi ditanya pula tentang puasa dari Asyura. Jawab baginda, semoga dapat menghapus dosa tahun yang lalu. Hadis Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anhu katanya, biasanya orang Quraisy pada masa jahiliyah berpuasa pada hari Asyura dan Nabi SAW pun berpuasa ketika baginda tiba di Madinah. Baginda juga berpuasa pada hari Asyura dan menyuruh orang lain berpuasa juga. Hadis Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, ketika Nabi SAW tiba di Madinah, baginda melihat orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Nabi pun bertanya, hari apa ini? Jawab mereka, hari ini ialah hari yang baik. Pada hari ini Allah SWT melepaskan Bani Israel dari musuh mereka. Kerana itu Nabi Musa berpuasa, kerananya sabda Nabi, aku lebih berhak daripada kamu dengan Musa. Oleh itu Nabi berpuasa dan menyuruh orang lain puasa dari Asyura. Hadis Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah kamu pada hari ke-9 dan ke-10 Muharram dan jangan meniru cara orang Yahudi. Hadis Al-Baihaqi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rezeki dan limpah kurnia-Nya untuk kita agar dapat mengamalkan dan kemuliaan kedatangan awal Muharram dengan cara sambutan yang dilaksanakan oleh para Rasulullah, Anbiya, Siddiqin, Aulia Allah dan orang-orang soleh. InsyaAllah.